Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita lagi untuk video yang seterusnya. Untuk video kali ini saya akan terangkan cara-cara pengiraan brokerage fee ataupun cas yang dikenakan terhadap setiap transaksi pembelian dan juga penjualan saham syarikat yang ada di Bursa Malaysia lah maupun di luar negara. Untuk tidak membuang masa lagi, kita akan mulakan pada topik yang pertama iaitu antara 4 jenis kos beli dan juga jual saham. Terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah kos brokerage. Kita kena ingat. Yang kedua adalah SST ataupun service tax. Sebelum ini, pada tahun sebelum 2018, kita panggil GST tak. Yang ini kita panggil sebagai SST. Seterusnya adalah clearing fee. Dan yang terakhir sekali adalah duty stamp ataupun stamp duty lah. Untuk makluman semua, dalam belanjawan 2022 yang telah dibentangkan pada tahun lepas oleh Menteri Kewangan, terdapat 3 perkara yang memberi kesan terhadap pasaran saham di dalam Malaysia ni lah. Utamanya, antaranya seperti yang pertama adalah kadar duty stamp nota kontrak dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15%. Sila catatkan. Seterusnya adalah had duty stamp RM200 Malaysia setiap nota kontrak dimansuhkan. Yang ketiga adalah aktiviti pembrokeran dengan dagangan saham tersenarai tidak lagi dikenakan cukai perkhidmatan. Saya akan terangkan dahulu. Sebelum saya huraikan dengan lebih detail, saya akan terangkan dahulu poin-poin ini. Seterusnya, aktiviti pembrokeran dagangan saham. Yang tadilah. Tidak lagi dikenakan cukai perkhidmatan lah. Dan bermula 1 Januari 2022, cukai perkhidmatan iaitu SST ini bakal dimasukkan, tetapi duty stamp ataupun stamp duty boleh dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15%. Okey. Apa itu maksud stamp duty ini? Kita ambil contoh yang poin yang nombor 2 ni dulu. Sebelum tahun 2022 ni, maksimum stamp duty yang dikenakan kepada para pelabur adalah RM200. Yang ni ia memberi kesan besar kepada pelabur institusi yang besar lah. Seperti jerung-jerung ataupun foreigner, pelabur luar negara yang melabur besar lah. Berbilion-bilion ringgit, beratus-ratus juta ringgit. Dia orang akan terkesan dengan benda ni. Sebelum ni jika dia orang labur sekitar modal dia orang beratus-ratus juta, berbilion ringgit, maksimum dia orang akan kena adalah RM200 saja. Tapi mulai tahun ini dia orang sistem duty stamp tu sudah dimasukkan dan secara tidak langsung ia memberi kesan kepada mereka. Sebab tu bila anda tengok balik, banyak juga pelabur yang lari sebenarnya. Antaranya disebabkan duty stamp je lah. Tapi tak apalah, dia tak memberi kesan sangat kepada retailer macam kita ni. Yang melabur paling banyak pun 10 juta, 5 juta ringgit. Tambah lagi yang melabur modal rendah daripada tu, 5,000, 10,000 tu lagi lah. Tak terasa kan? Okey. Seterusnya, kita tengok balik. Poin yang pertama ni, maksud kadar duty stamp nota kontrak dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15%. Okey. Jika sebelum 2022, 0.1% dikenakan untuk duty stamp. Daripada setiap RM1,000, bermula 0 hingga RM1,000, kita akan dikenakan RM1. Faham tak maksud dia? Maksud dia, jika modal anda RM1,000 dan ke bawah, anda beli satu saham tu, modal anda RM1,000 dan ke bawah, anda akan dikenakan RM1 cas untuk duty stamp. Ini pada tahun lepas. Tapi lepas bajet tahun lepas dibentangkan, bermula tahun ini, awal tahun ini, kenaikan sebanyak 0.05% untuk duty stamp dikenakan. Ini bermaksud
0,15% daripada modal anda RM1,000 dan bawah daripada itu 500 ke, 400 ke, 300 ke, 100 ke, dan maksimum 1,000 sampai 1,000 lah. Kita ambil sampai setakat 1,000. 1,000 dah ke bawah. Anda akan dikenakan cas duty stamp sebanyak RM1.50. Bermakna untuk modal RM1,000 dan ke bawah, tambahan 50 sen akan dikenakan. Okey, kena ingat tu. Jadi huraian di bawah ini menyatakan kenaikan hanya sebanyak 5%. Tapi kita harus ingatkan bahawa had duty stamp RM200 sedang diamalkan, sudah pun dimasukkan. Bukan bakal lah, tapi sudah pun dimasukkan. Ini bermakna kos duty stamp yang tadi itu, minimum 200 dulu, berpotensi melebihi RM200 sekiranya modal pelaburan untuk membeli saham adalah tinggi. Terutama benda ini terkesan kepada pelabur institusi yang saya nyatakan tadi dan juga foreign investor. Okey, saya harap anda clear bab cara-cara penggunaan brokerage fee ini secara teori ini ataupun info semasa yang terkini. Ramai yang tak tahu lagi ni. Ada yang tahu beli dan jual saham saja tapi tak tahu benda ni. Itu ramai. Mesti ramai tu. Okey, jadi kita akan pergi ke bab seterusnya, cara-cara pengiraan yang lebih detail. Kalau anda tak faham lagi tentang teori ataupun info yang terbaru ni, bolehlah PM secara personal ataupun mesej dalam grup lah. Okey, kita akan masukkan terus ke topik contoh kiraan kos transaksi beli saham bermula pada tahun 2022. Sebagai contoh, anda boleh lihat sebelah kanan anda ini, kos beli saham. Kita ambil contoh, saham saya beli RM5.10. Tak kisahlah saham tu nama apa pun. Tapi saham itu 1 unit RM5.10. Jadi saya beli sebanyak 100 unit. 100 unit kita kalikan dengan RM5.10. Bermakna modal yang diperlukan, yang dikenakan kepada saya adalah RM500. Ini adalah modal teras. Tak termasuk cas-cas brokerage lagi. Manakala yang bawah ini pula adalah brokerage fee. Brokerage fee ini adalah yang ditetapkan oleh pihak CGS-CIMB. Untuk video ini saya akan nyatakan cas dikenakan untuk CGS-CIMB saja. Saya akan terangkan brokerage yang dikenakan kepada broker-broker lain lah. Okey, yang ni saya akan fokus kepada CGS-CIMB. Untuk CGS-CIMB, cas yang akan dikenakan adalah 0.038% ataupun cas minimum yang dikenakan adalah RM8.80. Ini bermaksud setiap jumlah saham yang anda beli, modal yang diperlukan oleh anda itu, anda perlu kalikan dengan 0.038%. Sebagai contoh, modal saya tadi RM510. Saya beli saham harga 510 unit, betul tak? Jadi total yang dikenakan cas kepada saya adalah RM1.94 lah selepas dimundarkan. Tetapi kita kena tengok balik. Cas minimum adalah RM8.88. Jadi saya kena cas lah RM8.88 ni sebab ini adalah cas minimum. Jadi kalau kata selepas dikira dengan jumlah modal saya ni, saya kena dalam RM20. Jadi saya kena RM20 lah. Kalau saya kena bawah daripada RM8 ni, lepas saya dah kira semua brokerage charge, saya kena RM5 katakan. Saya tetap kena RM8.88 sebab dia minimum RM8.88. Dan untuk makluman semua, CIMB adalah antara broker yang provide charge broker yang terendah. Yang nombor 2 lah. Ada satu lagi itu M+. M+ pun lebih kurang sama RM8 macam tu lah. Yang lain semua maksimum RM15, RM20, mahal lah. Dan charge berbeza mengikut broker. Okey, seterusnya adalah SST. SST 6%, banyak juga ni. Tetapi SST tidak dikenakan. Macam saya cakap tadi, SST sudah pun dimasukkan. Dan yang seterusnya adalah clearing fee. Clearing fee ni adalah general lah. 0.03% ni adalah general. Jadi kita kena ambil 0.03% ni, kita kalikan dengan modal kita. Jadi kita akan dikenakan cas sebanyak 0.15%. Dan seterusnya adalah duty stamp. Stamp duty.
Macam saya cakap yang tadi juga, sebelum ini 0.1%, betul tak? Tetapi memula tahun ini kita ada kenakan cas sebanyak 1.5%. Jadi kita ambil modal kita RM5 10 sen tu, kita kalikan dengan 0.115%. Maka kita akan dapat RM1.50 ataupun kita tak payah kali pun tak apa sebab modal kita bawah 1,000 kan. Jika modal kita bawah 1,000 ataupun 1,000 ke bawah, kita tetap akan dikenakan cas sebanyak RM1.50. Jadi apabila kita campur semua RM5.510 campur RM888, kita campur dengan 0.15 sen ni, kita campur dengan RM1.50 ni, maka kita dapatlah jumlah keseluruhan adalah RM520.53. Jadi bermakna kita dikenakan cas RM10.53. Itu jumlah cas yang kita kena bayarlah. Ini untuk transaksi beli saja. Kalau kita jual pula saham tu nanti, kita hanya akan dikenakan cas untuk brokerage fee ni saja. Yang ni takkan dikenakan. Yang ni sekali saja. Sistem sekali, clearing fee sekali, dan yang ni 2 kali ya. Brokerage fee ni kita dikenakan cas sebanyak 2 kali. Jadi saya akan tunjukkan contoh satu lagi. Saya bagi sebagai contoh, saya beli saham. Saya nak anda lebih faham, kita beli saham Dinex Berhad. Contohlah Dinex, harga seunit RM1. Contohlah. Harga semasa dia. Dan saya beli sebanyak 10,000 unit. Jadi kita times dengan RM1 lah. Dia punya harga semasa dia. Jadi modal yang saya perlukan adalah RM10,000. Betul tak? Ini adalah modal saya. Modal yang saya perlukan untuk beli saham Dinex sebanyak 10,000 unit adalah RM10,000 Malaysia. Bagaimana pula dengan kos brokerage fee? Yang ni saya akan kira sekali, beli dan juga jual. Bila saya beli dia, kita kena ambil 0.038% ni. Kita kena kalikan dengan modal yang saya kena tadi adalah RM10,000 Malaysia. Jadi berapa yang saya kena bayar? Jadi kita tengok kalkulator di sebelah kiri anda ini. Kita ambil 0.0038% kalikan dengan RM10,000 Malaysia. Modal saya tadilah. Jadi brokerage ataupun brokerage fee yang dikenakan oleh saya adalah RM38. Ini untuk beli, buy, dan jika saya jual sama juga RM38. Jadi secara totalnya di sini yang saya kena cas secara keseluruhan bila saya dah beli dan juga jual adalah RM38 campur 38 RM76. RM76. Saya punya cost brokerage fee saja. Jadi seterusnya kita pergi ke bahagian clearing fee pula. Untuk clearing fee macam biasa, yang ini fix lah, 0.03%. Kita perlu kalikan dengan modal yang saya kena tadi, iaitu RM10,000. Jadi ia bersamaan dengan
0,0003% kali dengan RM10,000. Jadi, kos yang saya kena adalah, yang saya kena bayar adalah RM3. Jadi di sini kita letak RM3. RM3. Dan bagaimana pula dengan duty stamp? Untuk duty stamp saya akan catat di atas sini lah. Untuk duty stamp, saya ambil tadi cas yang terbaru iaitu 0,15% kita kali didarabkan dengan modal yang kita kena bayar tadi tu, iaitu RM10,000. Jadi ia bersamaan dengan 0,0015 kita kena kalikan dengan RM10,000 modal kita. Jadi saya kena bayar RM15. Jadi di sini adalah RM15. Jadi kita kena campurkan ke semua. RM10,000 modal saya tadi ni. Dan brokerage fee jual dan beli RM76. Dan clearing fee RM3. Dan yang terakhir iaitu duty stamp RM15. Jadi kita campurkan ke semuanya. RM10,000 kita campurkan dengan RM76. Kita campurkan dengan RM3. Kita campur last kali duty stamp iaitu RM15. Jadi total yang kita yang pihak brokerage ataupun Bursa Malaysia charge kepada kita, yang kita kena bayar adalah RM10,094. Jadi bermakna total kita kena bayar terhadap brokerage fee kita, duty stamp, clearing fee dan sebagainya adalah RM94 sahaja. Faham? Inilah cara macam mana kita nak kira kos jual dan beli terhadap apa yang kita beli di pasaran saham Malaysia lah. Kalau di luar negara tu nanti saya akan tunjuk video khas untuk luar negara. Untuk video kali ini saya terangkan dahulu tentang cara pengiraan kos beli saham dalam Malaysia dan dalam Malaysia sahaja dulu. Tak kisahlah anda beli saham Warren ke, right issue ke, sama saja kos dia. Ini adalah kos yang antara yang paling minimum lah dalam pasaran saham. Kalau anda lihat di broker luar sana, banyak lagi yang lebih mahal pada ini. Tapi pada saya, mengikut pengalaman saya, ini adalah antara cas yang terendah. Sebab minimum dia RM8.88 saja. Tapi kalau lebih tu, contoh macam ada setengah company bagi 0.42% pun ada. Lagi tinggi. Jadi pilihlah broker yang murah lah. Supaya bila kita keluar masuk beli satu saham tu, ia tak memberi kesan yang banyak terhadap modal kita. Jadi itu saja untuk video contoh kiraan kos transaksi beli saham mulai pada tahun 2022 ini. Dan tak tahu lagi bajet tahun ini macam mana. Kita tengok jika ada perubahan nanti saya akan update video yang seterusnya. Okey. Mudah-mudahan video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.